kelas tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar bab yang baru, bab 7 koordinat. Okay, today we are going to learn coordinate chapter. Okay, dalam bab 7 koordinat, okay, ada 2 topik penting. There's 2 important topic. One is jarak. Okay, satu topik adalah jarak, distance. Lagi satu topik adalah titik tengah, midpoint. So you have 2 topic. And only this in this chapter, kamu mesti hafal kedua-dua formula ini. The first one, jarak. They will give you 2 titik, A, B ataupun P, Q. Kamu mesti cari jarak. So what is the formula for distance? Square root punca kuasa 2. Kalau tak ada 2 di sini, bermaksud punca kuasa 2 lah. You can put and you don't want, it's up to you. Punca kuasa 2. Dalam tu kurungan X2 tolak X1 kuasa 2. Tambah kurungan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Formula ini kamu mesti hafal. And anytime you do the working, I will tell the student to write the formula first and then the working answer. Okay, ini formula jarak. Lagi satu formula titik tengah. Titik tengah is a midpoint. Midpoint you know right, the center, the middle. Itu adalah titik tengah. So when they ask you to find the midpoint, this is the formula, bracket, got comma in the center. X1 plus X2 divide 2. Y1 plus Y2 divide by 2. So ini titik tengah, center, the middle, midpoint. 2 topik ni sangat penting dalam bab 7. Okay, sekarang cikgu ajar contoh 5. Contoh 5 soalan A daripada buku teks, from your textbook form 2. They gave you a triangle here. 5 cm, 3 cm. Soalan minta cari jarak PQ. They ask you to find jarak PQ. The distance of P and Q. Okay, berapa jaraknya? Okay, yang ini kamu tak perlu guna formula jarak sebab yang ini adalah teorem Pythagoras. Can you see that clearly, class? Whenever they give you a right angle triangle, segitiga bersudut tegak. Ini 5, ini 3. So, kamu boleh cari PQ. How can you find the PQ? Kamu boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, how to do teorem Pythagoras? Yang ini adalah 90 darjah. The opposite is hypotenuse. You already studied before, right? Sebelum ni saya rasa tingkatan 1 kamu sudah belajar. 90 degrees opposite is hypotenuse. Kalau nak cari hypotenuse, what must you do? 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 root. 5 squared plus 3 squared root. Kenapa cikgu tambah? Kerana kamu hendak mencari hypotenuse. Hypotenuse is the longest line. Garisan terpanjang dalam segitiga adalah hypotenuse. So you want to get hypotenuse, square, square, plus. And then root. So sekarang cikgu tunjukkan jalan kerja. 5 kuasa 2, 25. 3 kuasa 2 adalah 9. So when you plus the both, 25 plus 9, you get root 34. Kemudian kamu boleh tekan calculator, root 34. What do you get? Yang ni soalan yang sangat senang. When you press calculator, you get in a point form. So jawapan 5.83 cm. Kerana kamu mencari jarak. This is your final answer. After point, you give 2 number. Kalau kamu dapat nombor yang panjang, point, number, just remember after point 2 number. Then you round off, separate that. So jawapan 5.83 cm. Faham, class? So ini tak perlu guna formula jarak. No need to use. Because there's no coordinate here. Formula jarak, formula titik tengah mesti ada koordinat. You know what is coordinate, right? Bracket, koma, X, Y. Itu kita panggil koordinat. So, yang ni soalan yang sangat senang. Segitiga sahaja kamu cari hypotenuse. So, you just use theorem Pythagoras.
Soalan jarak tapi soalan yang sangat senang. Guna teorem Pythagoras boleh dapat jawapan. Pastikan kamu tulis unit. Lepas dapat jawapan, unit. Unit mesti ada dalam matematik. Class, now teacher go to the next question. Masih contoh 5 tapi soalan B. Okay, dalam buku teks kamu, okay, sarta Cartesian sudah diberi, paksi Y, paksi X, okay, P, Q semua sudah diberi. Tapi dalam tutorial video ini, cikgu tunjuk koordinat P, koordinat Q sahaja. I didn't draw the Cartesian plane. I didn't draw the Y-axis, X-axis. No. So, kamu ada 2 koordinat. Apa soalan minta hitung jarak antara PQ? Find the distance. Yang ini kamu tak boleh guna teorem Pythagoras sebab yang ni tak ada segitiga. No triangle. So, yang ini cari jarak PQ. They ask you to find the distance for PQ. Cari jarak. Apa formula untuk jarak? Punca kuasa 2, this one. So, you must use this formula to get jarak. Okay, apa cikgu bagi tahu tadi? Whenever you do a working, write the formula first. Faham? So, cikgu tulis formula. Okay, formula tu sudah ada di sini. But teacher write again. X2 minus X1 squared plus Y2 minus Y1 squared. Okay, cikgu sudah pun tulis formula. The formula is already there. Okay, now what must you do? Ganti in the formula. Okay, how to ganti? Bagaimana cara untuk mengganti? Sebelum kamu ganti, kamu ada 2 koordinat. What must you label in the coordinate class? Apa mesti kamu label? X1, Y1. Nampak cikgu tulis di sini. X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Ini adalah cara untuk kamu buat sebelum membuat jalan kerja. You have to label first. X1, Y1, X2, Y2. If you want to make X1, Y1 bawah, X2, Y2 atas pun boleh, no problem. But the pasang tu mesti betul. X1, Y1. X2, Y2. Now, ganti in this formula. Cikgu ganti dalam formula. Punca kuasa 2. Kurungan X2. X2 berapa? 4. Tolak X1 berapa? Negatif 2. See how teacher is doing it. Nampak tak? X2 tu 4. Tolak. Tolak is already fixed. X1 negatif 2. So, tolak kurungan negatif 2. This is where student will make mistake. Mereka ingat tolak 2. Salah. Tolak, sini ada apa? X1 negatif 2. Make sure you are very concentrate properly on the integer. Focus integer, sangat penting. Tambah. Y2 tolak Y1. Y2 is 1. Minus Y1 is 6 kuasa 2. Nampak tak kelas? How teacher fill up the information? Okay, sekarang kamu mesti selesaikan. Tak boleh tekan semua dalam calculator. Some student will do that. They will press everything in calculator. Jangan. Do step by step. Okay, so if you see, teacher put the root. Okay, 4 tolak negatif 2, right? Negatif become what? Positive. So, 4 tambah 2, kamu dapat 6 kuasa 2. Nampak? Negatif, positive. So, 4. You can show here also. Okay, teacher show here. 4 plus 2 squared. Negatif, positive. So, 4 tambah 2 kuasa 2. Tambah 1 tolak 6 negatif 5 kuasa 2. Make sure you can show step by step. Then only you can get your marks. Okay, tambah negatif 5 kuasa 2. So now when you solve it, 6 kuasa 2 sama dengan 36. Tambah negatif 5 kuasa 2 sama dengan 25. So 36 plus 25, what do you get? 61.
So, kamu dapat 61. Now, punca kuasa 2, 61. Square root 61, you press calculator. You get 7.81 cm. Sudah. If you get point, number, apa cikgu bagi tahu tadi? After point, 2 number enough. So, you already gave the answer. Jawapan sudah dapat. Nampak tak kelas? So, first what I said, you use formula jarak. Yes. Tapi sebelum tu, kamu mesti labelkan pada koordinat. X1, Y1. X2, Y2. Lepas tu, kamu ganti satu demi satu. Fill in the blanks, like the formula one by one and show your step. Then you get your final answer. Jangan tekan semua dalam kalkulator. Cikgu nak kamu tunjuk jalan kerja demi jalan kerja. Finally, cm. Sebab jarak. Apa unit untuk jarak? Cm. So, 7.81 cm. Faham kelas? Now we go for the next example, contoh 7. Ini pun topik jarak. Tapi yang ini adalah selalu keluar dalam ujian. It's not a difficult question. It's just a tricky question. Cikgu tak akan kata susah. You think a little bit. Tadi soalan tadi yang cikgu bincang, all is a direct type of question. Yes or no? Guna formula jarak, ganti dapat jawapan. Direct. But this is not direct, but very easy. Tapi soalan senang. Okay, lihat soalan contoh 7 daripada buku teks. Jarak AB kan, A koordinat, B koordinat. Jarak AB telah pun diberi 10 unit. They already give you the distance. Jarak sudah pun diberi. They already give you the jarak. Tapi apa soalan minta? Hitung nilai V. Find the value of V. Tadi ada 2 koordinat, kamu cari jarak. Sekarang pun ada 2 koordinat, tapi jarak sudah diberi and you have an unknown here, V. So, you must find the unknown. Tapi apa topik ni kelas? Guna formula jarak ke ataupun guna formula titik tengah? They never talk anything about titik tengah. The question they talk about what? Jarak 10 unit. So, you use jarak formula. Cikgu guna formula jarak. Okay, what teacher say every time when you do? Write down the formula. X2 minus X1 squared plus Y2 minus Y1 squared. Bila kamu practice tulis formula, you will remember forever. You will not get confused. Okay, sudah salin formula. Okay, apa yang cikgu suruh buat tadi? Label X1, Y1, X2, Y2. So, sini cikgu label X1, Y1. Here teacher label X2, Y2. Tadi cikgu sudah pun bagi tahu. Here you can label X1, Y1. This one you can label X2, Y2. Pun boleh. You will still get the right answer. Okay, so cikgu label, sudah label. Now ganti. Okay. So how to ganti? First, X2. X2, 6. Tolak X1 adalah apa? V. V. Just put V kuasa 2. Tambah Y2, 9. Tolak Y1, 3. Nampak tak cara cikgu ganti? You label ready, ganti. Senang. Then kuasa 2. Okay, now what you supposed to do? You have to solve. Sama dengan lepas kamu ganti dalam formula ini, berapa jarak yang diberi? 10 unit. So, teacher ganti in the formula equal 10. Why teacher put equal 10? Because it's a jarak formula. Ganti kamu dapat 10. But you must find the unknown. V kamu mesti cari. So, how to find the V? Class, how to find the V? Very easy. Okay, what teacher will do? Ada 6 tolak V kuasa 2, right? This one teacher leave it first.
6 tolak V kuasa 2. Cikgu biarkan. Cikgu selesaikan nombor ni dulu. 9 tolak 3. Berapa kamu dapat? 6 kuasa 2. 9 tolak 3, 6. Then got kuasa 2 here. Equal 10. Okay, then teacher continue this side here. Cikgu sambung. 6 tolak V. Again, teacher put the root. 6 tolak V kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 36 equal 10 because the 10 is outside. How will you solve this? Bagaimana cara untuk selesaikan? Remember you learn kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3, form 1. Whenever got a root, you don't want the root. Apa mesti kamu buat? Kamu tak nak punca kuasa 2. You don't want the square root. So what teacher taught you? You must do a square. Here you do square. The other side 10 also must put square. Baru akan hapus. So when got root and square, hapus. So you will get 6 tolak V kuasa 2 tambah. Berapa kamu dapat? 36. Equal 10 kuasa 2, you get 100. Can you see anak class? Because you got the root, so you feel confused. Sebab dalam tu ada V. You cannot solve. So what teacher do? I put square, the root hapus. Here I put square, that side also must put square. That is the rules. So yang ni sudah hapus, cikgu tulis balik. 10 kuasa 2, 100. So now you have a new equation, no root. Okay, now how to solve? 6 tolak V kuasa 2, 100. Plus 36 go there, minus 36. So 6 minus V kuasa 2, 100 tolak 36, kamu dapat 64. Now you see properly. Belum habis lagi ya. 6 tolak V kuasa 2, you get 64. Can you see or not? Now got squared here. So you will feel confused. What to do? Sekarang ada kuasa 2. Kamu tak nak kuasa 2. What must you do? You must do a root. Kenapa cikgu guna ni? Kerana untuk hapuskan. So got squared, you don't want the squared root. Square root, punca kuasa 2. Yang ni pun punca kuasa 2. Here you root, hapus. Yang mana hapus? Di square all hapus, kamu akan dapat 6 tolak V. Okay, so teacher show that here. This part here, teacher show here. 6 tolak V sama dengan square root 64 berapa kamu dapat? 8. So 6 tolak V sama dengan 8. Nampak tak kelas? Before first you don't want root, you do square. Here also you put square. Then you got this. Now after you plus 36 go there, minus 36 dapat 64. Now you have square. You don't want the square. What must you do? You do a root. So when you do a root, hapus 6 tolak V. Nampak tak? Equal root 64, you get 8. So now you get the equation 6 tolak V sama dengan 8. How will you solve it? Negative V here, 8 plus 6 go there, minus 6. So negative V equal 2. So negative V sama dengan 2. Tapi di sini kita perlu V sahaja. Negative V is 2. If you only want the V, kita nak V sahaja kan? So what is the value for the V? Negative V is equal to. So you only want to get the V. V is equal to. Finish. Ini adalah soalan kebat. But actually it's not difficult. Kenapa cikgu kata soalan kebat? Sebab kita tak guna formula tu terus dapat jawapan. It is not a direct question. But you ganti, you find the unknown. So it's a kebat question. Ini soalan PT3.
Mungkin soalan ni 3 markah ataupun 4 markah. Sekurang-kurangnya 3 markah adalah. So you have to know this method. Koordinat A, koordinat B, jarak sudah diberi. But the coordinate got unknown V. Apa topik ni? Jarak. So you use jarak formula. Kalau topik titik tengah, kamu guna formula titik tengah. But now I'm explaining jarak because the formula yang soalan diberi tu jarak. So teacher use jarak formula. Faham kelas? Then you ganti, then you solve, you get final answer negative V sama dengan 2. Tapi kita nak V sahaja. So V sama dengan berapa? V sama dengan 2 ke V sama dengan negative 2? Because negative V equal 2. So negative go to the other side, V sama dengan negative 2. Check this integer properly. Kalau integer salah, jawapan pun salah. So V supposed to be negative 2. Class, this is the next example, contoh 10 daripada buku teks. Soalan yang diberi A koordinat 25, B koordinat 21. Soalan minta hitung koordinat titik tengah. Find the coordinate of the midpoint. Hitung koordinat titik tengah. Yang ini A, yang ini B. So you must find the center, titik tengah. How to find titik tengah? Mesti guna formula. Kalau kotak diberi, kamu boleh kira kotak lah. But I always will tell student, follow the formula. Kalau jarak, formula ini. Kalau titik tengah, formula yang ini. That's why I remain the formula at the top. Faham? So, ini formula titik tengah. What is the first step teacher told you just now? Label. Apa mesti kamu label? X1, Y1, X2, Y2. Setiap kali kamu buat formula jarak atau formula titik tengah, label koordinat X1, Y1, X2, Y2. Okay, sekarang sudah label. What is supposed to do? Ganti in the formula. So, cikgu titik tengah kan? So, cikgu salin formula ini. X1 plus X2 divide 2. Y1 plus Y2 divide 2. Hafal formula. Setiap kali buat jalan kerja, tulis formula, kemudian jalan kerja. Write the formula and then show your working. Practice to do that. Faham? If the exercise teacher gave you later also, must do like this. Understand class? Okay, sekarang cikgu ganti dalam formula. X1 berapa? 2. Tambah X2 berapa? 2 bahagi 2 sebab X1 plus X2 divide 2. Finish. Now Y1 5, Y2 1 bahagi 2. So X1 plus X2 divide 2. Y1 plus Y2 divide 2. Sudah. Sekarang kamu selesaikan 2 tambah 2 4/2. 4 bahagi 2. 5 tambah 1, 6 bahagi 2. Show the working. Jangan terus tekan calculator. Don't do that. Show step by step. Now the final answer you get 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Sudah. So, apa titik tengah untuk A, B? Jawapan adalah 2, 3. So, when you find the midpoint, titik tengah, make sure you have bracket, koordinat, close bracket, koma. Ini semua mesti ada. Baru kita panggil koordinat. Not only 2, 3. No, must have bracket, must have koma. Itu kita panggil koordinat. So, when you do midpoint, titik tengah, tulis formula, ganti, dapat jawapan. So, this is direct type of question. Now we go for the next example class, contoh 13. Okay, contoh 13, I simplify the question. Teacher already simplified the question. P titik tengah KL. So what teacher did? I draw this line. Lukisan ni tidak diberi ya. They didn't give the drawing. But teacher draw that. So P titik tengah KL. So KL, P titik tengah.
So exam time, you don't have diagram, you can draw like this to make you understand. So KL P tengah. Koordinat K negatif 3, 12. Koordinat P 29. Finish. So K koordinat, P koordinat. Soalan tanya, hitung koordinat L. They ask you to find L koordinat. L koordinat kita tidak tahu. So teacher put X, Y. Nampak tak? Can you see? So whenever they give you like a paragraph, you can draw a simple diagram for your understanding. Faham kelas? So P tengah KL. So K koordinat, P sudah pun diberi. You always just now question kita cari titik tengah. Yes or not? Just now question we find midpoint. Tapi soalan sekarang titik tengah sudah diberi. L kamu mesti cari. So teacher put X, Y. Okay, what topic is this class? Jarak ke titik tengah? What topic is this? Titik tengah. So you use titik tengah formula. Okay, teacher show the working. So what I do? I rub off this question. Cikgu padam soalan ini ya. Sudah padam. So apa formula mesti kamu guna? Titik tengah. Because the topic here is titik tengah. So cikgu tulis formula dulu. X1 plus X2 divide 2. Okay, kurungan ni mesti besar. X1 plus X2 divide 2. And then koma Y1 plus Y2 divide 2. So cikgu sudah pun salin formula. Now you have to ganti. Okay, before you ganti, what I taught you class, label. Okay, apa mesti label? The first one X1, Y1. Titik tengah kan? Don't put this one X2, Y2. Sebab titik tengah tu kita guna formula ini. So don't touch titik tengah. X1, Y1 is the first one. And X2, Y2 is the last one. Selalunya bila kamu ganti dalam formula X1, X2, right? And then Y1 plus Y2, right? The one is the first and the last. Jangan ambil titik tengah, itu adalah jawapan. That is the center. So first coordinate X1, Y1. Last coordinate L kita tidak tahu. Cikgu letak XY sahaja. So X2, Y2. So sekarang kamu ganti dalam formula. X1 is what? Negative 3 plus X2 cikgu guna X. Divide by 2. Koma Y1 is 12 plus Y2 kita tidak tahu. So cikgu guna Y bahagi 2. Nampak tak? Don't do mistake X1, Y1, X2, Y2. Jangan buat kesilapan ini. I know students might make this mistake. So that's why I draw and show to y'all. Nampak tak? Sebab P tu tengah. Don't take the center. First and the last. So sekarang cikgu sudah ganti. Bila kamu dapat formula sudah ganti semua ni, is actually the midpoint. Apa yang kamu hendak cari? You use midpoint formula, right? Kamu guna formula titik tengah. Apa yang kamu hendak cari? Titik tengah. You want to find the midpoint. So what teacher do here? This is X, this Y, right? So cikgu pisahkan. Yang ni cikgu ambil dulu. Negatif 3 tambah X bahagi 2, right? The first one. That answer is actually 2. Kenapa cikgu dapat 2? Because X1 plus X2 divide 2. X1 plus X2 bahagi 2. Kamu dapat titik tengah. So what is the titik tengah X? 2. Nampak? So now you have to solve this. Bila kamu, macam mana nak selesaikan? Darab silang. Remember I told you whenever got pecahan darab silang. So negatif 3 tambah X sama dengan 4. Darab silang 4. X biarkan di sini 4. Negatif 3 pergi sana tambah 3. So X sama dengan 7. You already find the X. Sekarang kita buat sebelah sini pula. 12 tambah Y
bahagi 2 sama dengan, tadi yang pertama sama dengan 2, the X. Sekarang yang kedua tu Y. Sama dengan berapa kelas? 9. So how to solve this? Darab silang. So 12 tambah Y sama dengan 18. You want to get the Y? 18. Positif 12 pergi sana, negatif 12 ataupun tolak 12. When you solve that, what do you get? Y equal 6. Finish. So X 7, Y 6. So itu adalah titik tengah ke? Titik tengah kamu sudah ganti kan? So it's actually koordinat untuk L. We find the L coordinate. Faham kelas? So I want to explain to you all again one more time. Dengar dengan jelas. Soalan tadi kita buat titik tengah is direct. Ada 2 koordinat kan? Kamu guna 2 koordinat ini X1, Y1, X2, Y2. Ganti, dapat titik tengah. Finish. Tapi soalan ini berbeza sedikit kerana K koordinat sudah diberi. Tapi hujung ni L tidak tahu. Midpoint, titik tengah sudah diberi. The different here is, bezanya adalah titik tengah sudah diberi. That is the tricky question. Itu kita panggil soalan kebat. Faham? So again, but the thing is, I say use the same titik tengah formula. X1, Y1 the first. X2, Y2 the last. Jangan label P X2, Y2. Jangan X2, Y2 tu last. Then after you ganti, kamu mesti cari XY. So what teacher did, the first one, X1 plus X2 divide to the first sama dengan 2. So cikgu ganti sama dengan 2. Selesaikan dapat X. Can you see? And then Y1 plus Y2 divide 2 ganti sama dengan 9. Titik tengah tu Y kan? 9. So ganti 9, solve dapat 6. So X7, Y6. So apa koordinat L class? What is your final answer? Sebab soalan minta hitung koordinat L. So what is the coordinate for L? Teacher write here. X, Y kan? So X berapa kamu dapat? 7. Y berapa kamu dapat? 6. So the coordinate L adalah 7, 6. Sudah. Faham kelas? So hari ni kita sudah pun siap. Sebenarnya bab ni yang ni sahaja. Jarak, titik tengah. Faham? Only these two in this chapter. First we learn direct question. And then we learn kebat for jarak and kebat for titik tengah. Yang tu sama sahaja, guna formula sama, tapi ada working, ada jalan kerja yang berlebihan sedikit. If you got any confusion, watch this recording again and get a better understanding. Alright class?